Assalamualaikum dan terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana sudi untuk meluangkan masa bagi kita bersama-sama membincangkan tentang topik kesan pandemik ke atas mutu pembelajaran pelajar yang telah pun kita kaji bersama dalam artikel-artikel yang telah dibuat sebelum ini. Daripada kajian kita sebelum ini, dapat kita rumuskan ada 4 punca faktor pada permasalahan ini, iaitu pelajar, guru, pembelajaran atas talian itu sendiri serta persekitaran. Jadi berbalik kepada isu pertama, pelajar, bagaimana pendapat Alia? Daripada pendapat saya, pelajar bila isu pandemik ni berlaku, pelajar dia jadi kurang berminat untuk memasuki ataupun menghadiri kelas online tu berikutan dengan mungkin dia lemah terhadap sesetengah mata pelajaran, jadi dia jadi kurang berminat untuk nak menghadiri ke kelas online tersebut nak dibandingkan dengan kelas secara bersemuka. Selain itu juga, pelajar juga kurang disiplin untuk menghadiri kelas PDPR atas talian kerana diorang tidak dapat mendisiplinkan diri untuk fokus dalam pembelajaran pada akibat daripada pandemik ini. Apa pendapat Hanan? Pendapat saya pula, saya bersetuju dengan pendapat Alia dan juga Hafiz. Tapi bagi saya, ada juga artikel menyebut mereka sukar untuk mengadaptasikan diri mereka dengan norma baharu pembelajaran ke atas talian, di mana mereka lebih terbiasa dengan pembelajaran secara bersemuka dan di bumi mereka. Bagaimana pula pendapat Rabiatul? Okey, pada pendapat saya, terdapat pelajar sebenarnya yang sukar untuk mengakses sistem pembelajaran, terutamanya pelajar sekolah lah. Dan kita lihat pada tahap umur pelajar sekolah rendah dalam lingkungan 10 tahun ke bawah, mereka memerlukan panduan dan pemantauan daripada ibu bapa dan juga penjaga. Dan tahap umur ini juga masih awal untuk mereka menguasai sistem daripada peranti yang digunakan kerana masih ramai daripada golongan pelajar di peringkat ini yang tidak memahami sistem PDPR ini. Mengapa PDPR ini dilaksanakan? Mereka masih belum peka terhadap isu ini. Dan berkenaan dengan isu guru pula, itu pengajar yang bersifat digital ini memerlukan kemahiran yang tinggi untuk guru-guru menguasai teknologi dan komunikasi. Dan kekangan ini juga berlaku pada guru-guru lama, guru yang lebih senior lah kerana batasan umur dan perlu memahami dan pelajari kaedah yang baru dalam pengajaran atas talian. Dan di sini kita lihat para pendidik juga terpaksa memahirkan diri dengan sistem pengajaran secara digital, iaitu melalui e-pembelajaran seperti Google Meet, WhatsApp, Telegram dan aplikasi-aplikasi lain dalam peranti berdalih. Dan sesi PDP juga, pengajaran dan pembelajaran juga agak terbatas kerana guru dan murid tidak dapat bersemuka secara langsung dan sukar guru untuk mengetahui tahap fokus pelajar ketika sesi pembelajaran berlaku. Dan ada ketiganya, terdapat juga kekangan di kalangan guru untuk mengadakan PDPR kerana masalah teknikal seperti gangguan internet yang sering berlaku, terutamanya yang berada di kawasan luar bandar. Maaf saya mencelah dan saya bersetuju dengan poin Rabiatul. Sebentar tadi kalau kita sebut dari segi pelajar, mereka terlalu muda untuk menggunakan gadget. Bagi permasalahan guru pula, poin guru pula, guru yang berusia ini juga kurang mahir dalam menggunakan gadget. Itu telah dibincangkan dalam artikel-artikel terdahulu. Seterusnya, bagaimana pula Alia? Okey, menurut artikel yang telah saya kupas dan sama-sama kita bincangkan sebelum ini, terdapat juga masalah interaksi antara guru dan murid, di mana guru itu apabila dia mengajar secara atas talian, dia tidak dapat memberi penerangan yang baik dan pelajar juga tidak mendapat intipati ataupun input yang ingin diberikan oleh guru di dalam kelas atas talian tersebut. Apa pendapat Hafiz? Teknik pengajaran juga memainkan peranan dalam mengajar student kita dalam PDPR kerana guru kurang mendapat cara untuk mengajar kerana negara kita baru-baru ini memang mengalami pandemik dan guru-guru kita pun belum bersedia untuk mengajar secara atas talian, menyebabkan teknik pengajaran diorang kurang menarik dan pelajar akan rasa bosan. Jadi guru perlu cari alternatif lain dan cara untuk memperbarui teknik kerana teknik pengajaran sekarang dalam pandemik ini adalah atas talian. Penjadualan juga perlu fleksibel bila kelas atas talian ini dilakukan kerana jadual yang fix seperti di kelas, di sekolah
tidak sama dengan apabila student belajar atas talian bila di rumah, kerana dia mempengaruhi masa sendiri dan masa bersama family. Apa pendapat Alia? Okey, di sini saya juga dapat kupas daripada artikel yang telah kita pilih, iaitu pelajar tidak mahir menggunakan platform yang diberikan oleh guru ataupun platform serta aplikasi yang digunakan oleh guru tersebut terlalu canggih untuk digunakan oleh pelajar tersebut. Jadi pelajar sukar untuk mencapai matlamat kelas di atas talian ni. Okey, bagi saya berkenaan dengan pembelajaran di atas talian atau kita lebih kenali sebagai online class, pelajar sebenarnya sukar untuk ikuti sesi PDPR ini sebenarnya secara konsisten akibat daripada masalah talian internet dan mungkin disebabkan oleh faktor cuaca atau sebagainya. Dan selain itu, macam saya cakap sebelum ni, berkenaan dengan kemudahan gadget yang terhad dan terpaksa ada di kalangan ahli keluarga yang terpaksa berkongsi gadget dengan adik-beradik lain, jadi menukarkan sesi PDPR ini berlangsung dalam sesuatu masa mengikut jadual mereka. Dan selain itu, berlaku juga masalah wang belakang ibu bapa yang terhadapan dengan ekonomi kewangan atau daripada pelajar yang susah, dan ini menyukarkan proses PDPR ini berlangsung dengan cara yang lebih berkesan. Apa pula pandangan daripada Hanan? Saya bersetuju sangat dengan apa yang Nabiatul kupas sebentar tadi. Ini kerana masalah peranti yang terhad ini kita dapat lihat dari sudut persekitaran, iaitu sosioekonomi keluarga tersebut. Kerana kebanyakan keluarga mengalami masalah ini kerana pandemik ini bukan sahaja memberikan kesan kepada pembelajaran, malahan juga dari sudut ekonomi, di mana ramai ibu bapa turut terkesan di mana sama ada mereka dibuang kerja, gaji tidak dapat menerima gaji seperti sebelum ini, menyebabkan mereka menghadapi masalah kewangan untuk menguruskan kehidupan seharian mereka, apatah lagi untuk memberikan sumbangan dalam aspek akademik anak-anak mereka. Jadi bagi saya dari segi persekitaran kita dapat lihat kemiskinan juga memberikan impak kepada mutu pembelajaran pelajar. Bagaimana pula dengan pendapat Hafiz? Saran ni sebenarnya membantu dalam pendidikan pelajar-pelajar, kerana bila pendidikan di atas talian ni perlu ada dorongan dan bimbingan daripada ibu bapa, kerana ibu bapa ada terdekat di rumah. Jika ibu bapa tidak pedulikan anak-anak dia untuk menghadiri kelas PDPR ini, anak-anak akan ketinggalan sebab tiada yang akan mendorong untuk pelajar fokus untuk dalam pelajaran. Saya mencelah. Okey, selain daripada dorongan daripada ibu bapa yang telah disebut oleh Hafiz sebentar tadi, terdapat juga artikel yang mengatakan bahawa suasana persekitaran yang tidak kondusif, maksudnya suasana persekitaran rumah pelajar itu sendiri, seperti mana kita tahu semasa pandemik COVID ni banyak perintah berkurung telah dikeluarkan dan banyak fasa-fasa untuk perintah kawalan pergerakan ni. Lepas tu akhirnya kat sini pelajar apabila dia duduk di rumah bersama-sama dengan ahli keluarga yang lain, pelajar tersebut tidak dapat fokus kerana tidak mempunyai ruang persendirian untuk menjalankan ataupun menghadiri kelas secara online ni. Akhirnya macam bila semua mungkin semasa menjalankan menghadiri kelas tu ada adik di sebelah ataupun mak minta tolong untuk buat tas-tas lain di rumah lain. Jadi pelajar tersebut dia mengalami kesukaran untuk nak fokus dalam kelas, berikutan dengan suasana yang tidak kondusif. Kalau berdasarkan pada dapatan saya lah berkenaan dengan persekitaran, okey, di sini saya boleh bangkitkan berkenaan dengan faktor geografi sesuatu kawasan yang sebenarnya antara penyumbang kepada capaian internet lah, dan secara tidak langsung meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Dan terdapat juga pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman, terutamanya yang berada di kawasan seperti Sabah dan Sarawak. Kita sedia maklum mereka sebenarnya negeri yang besar dan tahap capaian internet itu agak sukar sampai di kawasan mereka.
Dan seperti yang saya sebutkan tadi, mereka juga sukar untuk mengikuti PDPR secara konsisten akibat daripada capaian internet itu dalam maksudnya berlaku PDPR dalam tempoh jadual yang telah ditetapkan. Dan kita sedia maklum kawasan pendalaman ni sememangnya capaian internet dia agak teruk dan sukar untuk kita tangani. Dan akhirnya bolehlah saya simpulkan ya daripada perbincangan kita bersama tadi dalam rungkaian berkenaan dengan masalah pelajar sewaktu pandemik ini, guru dan pelajar sebenarnya terpaksa berhadapan dengan gangguan sekitar sepanjang sesi pembelajaran dan terdapat pelbagai cabaran sebenarnya yang dihadapi oleh semua pihak dalam sistem e-pembelajaran terutama ketika pandemik ini berlaku. Dan kita sedia maklum pengajaran dan pembelajaran agak terbatas kerana pelaksanaan pengajian adalah secara atas talian atau disebut PDPR singkatannya. Dan jelas juga di sini kita lihat pelbagai kekangan yang wujud dalam kita menghadapi senario pandemik ini. Jadi kita harap semoga virus COVID-19 ini akan berakhir dan kita dapat menjalani kehidupan seperti normal biasa. Dan terima kasih kepada ahli-ahli perbincangan kita dalam sembang santai ini dan akhir kata terima kasih dan Assalamualaikum dari kami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam.